Syekh, kalau kita pakai Islam Nabi Muhammad SAW, insya-Allah rasuah tak? Insya-Allah tak ada rasuah. Islam, agama yang dikait dengan bangsa ni Yahudi je. Mana ada bangsa lain buat? Yang jadi kaitkan agama dan bangsa Yahudi je buat. Lain tak ada. Benda lain tak ajar. Buddha tak ajar macam tu. Buddha tak ajar, Hindu tak ajar. Yang ajar agama mesti dikait dengan bangsa Yahudi. Orang Yahudi ni dia bangsa tau. Dia bangsa yang diagamakan. Bila bangsa diagamakan nama dia Yahudi. Bangsa tu bukan bangsa Yahudi, bangsa tu namanya Bani Israel. Bani Israel tu sendiri ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ada Bani Israel yang beriman. Yang beriman tu namanya Abdullah bin Salam antaranya kan. Siapa lagi? Abdullah Sufayah binti Huyai, isteri Nabi Sallam. Tu orang Bani Israel yang masuk Islam. Bermakna bangsa itu sendiri ada yang masuk Islam. Cuma dalam bangsa Bani Israel tu diagamakan, dijadikan satu ritual keagamaan. Kok mana pun dalam bangsa ni, kalau bangsa lain tu maka agama itu tidak benar. Bila bangsa ni saja dikatakan sebagai agama yang benar, itulah dipanggil sebagai Yahudi. Kita pun dah ada iras-iras tiru style Yahudi. Macam mana iras-iras tiru Yahudi? Islam Melayu. Jangan. Kita jangan mendalam cerminkan Islam. Islam Melayu ni mendalam cerminkan. Anak nak bagi tahu, handphone anak ni murah tau. Kalau trade in ni RM5 pun orang tak mau. Sebab apa? Sebab pecah. Lepas tu telefon anak ni pelik. Dia kalau orang telefon, dia kena buka angkat macam ni, dia kena terbalik. Telefon anak ni. Sebab dia punya sound ada problem lah. Kawan anak selalu gelak bila tengok anak kat telefon terbalik. Cik, cakap terbalik tu. Tak ada, anak kata memang sistem dia macam ni. Dia pakai gelak kan. Anak kata kau gelak, kau tak ada kan. Anak kata ke dia lah, kau tak ada, aku ada. Ibu cakap terbalik. Cakap handphone anak. Kalau anak letak free, orang yang rasa nak ambil, dia boleh ambil. Anak letak dekat meja, siapa nak ambil, semua boleh ambil. Tapi kalau handphone yang nak kata free, siapa-siapa boleh miliki ni, yang rasa nak miliki boleh miliki, anak bubuh dalam cermin. Nampak mahal terus. Betul tak? Terus nampak mahal. Orang yang rasa boleh miliki jadi tak boleh nak miliki. Sebab apa? Mahal kot. Padahal boleh ambil. Betul tak? Sebab di dalam cerminkan Islam ni siapa-siapa boleh pergi dekat. Orang Melayu boleh pergi Islam, India boleh pergi Islam, Cina pergi pada Islam. Kita dalam cerminkan atas nama Melayu. Last kali orang India tengok, wah nak masuk Islam, takut jadi Melayu pula, padahal aku India. Kan susah kan. Anak cerita ni, kes tahu berlaku dekat Sungai Buloh. Seorang budak Cina yang nak masuk Islam, dia jumpa anak, dia kata, saya nak masuk Islam sebab Islam ni baik. Tapi saya tangguhkan sebab saya duk fikir, Islam ni bila masuk kena pakai baju Melayu. Bila masuk Islam ni kena pakai songkok, pakai kepiah. Boleh tak saya nak masuk Islam, saya kekalkan dengan topi Cina saya? Jika Cina ada topi dia kan. Boleh tak saya nak masuk Islam, saya nak pakai baju Cina saya merah, lepas tu ada butang tu. Lepas tu saya nak kekalkan nama saya Jun Guan. Anak kata teruskan dengan nama kamu, tak ada masalah. Kalau kamu nak bubuh sikit Muhammad kat belakang, Jun. Cakap ke dia. Setuju budak tu masuk Islam. Dia ni menggagalkan diri dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab bila masuk Islam dia nampak macam tukar bangsa. Faham tak? Yang ni satu dogma, satu pemikiran yang bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buang Islam Melayu, ambil Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam Melayu ni mengarut. Kita mengarut, jangan dah amal Islam Melayu dah. Sebab Islam Melayu susah, tak boleh pahala. Islam Nabi Muhammad senang, boleh pahala. Mana best agak-agak? Ambil yang best lah. Yang senang, yang boleh pahala insya-Allah. Kita cerita Islam Melayu tau. Kalau cerita Islam Arab lagi pening. Cerita Islam dekat Pakistan, oh lagi tension. Orang Pakistan Syekh, dia ada satu pemikiran, satu benda yang sebati dalam hidup dia orang. Kalau kita nak sembahyang jemaah, pak imam tu mesti berjanggut. Berjanggut tu pula dia kena jambang tau. Janggut macam mana ni tak boleh share makan ni. Janggut sikit ni kan. Orang Malaysia panggil janggut ni, dia panggil syapsyukah. Syapsyukah ni sejenis makanan yang paling murah dekat Mesir. Dekat Mesir tu ada kedai Malukhiyah dipanggil. Malukhiyah ni kedai sandwich, makanan murah-murah. Tapi dalam banyak-banyak makanan, ada makanan yang paling murah. Dia ambil roti tu, dia ambil telur, dia masak dengan tomato, dia cancur bertimbullah roti. Dalam 2 sen harga, 3 sen harga dia. Bila tengok orang Malaysia, dia kata lahya syapsyukah. Kalau kita janggut cari makan, macam tu. Dia kata kita kan janggut macam ni tau. Kalau pergi Pakistan jadi imam, dia rasa macam tak sah tau. Pakistan dia kena jambang juga. Lepas tu pak imam mesti pakai serban. Serban kalau nipis-nipis ni tak boleh pakai, dia kena serban yang besar-besar.
Orang Pakistan, kita pakai serban 3 kali belit. Orang Malaysia pakai serban, tarik sekali, 1, 2, selesai serban kita kan. Pakistan 7 kali belit. Dia ujung ke serban tu ada tukang pegang pula. Dia pusing. Waktu besar bakul kan. Itu style Pakistan. Kita duduk kat Pakistan 4 tahun. Anak duduk Pakistan, belajar, balik Malaysia, tengok Pak Imam janggut sikit, nak ikut tu fikir 4-5 kali. Style Pakistan ni Islam. Pak Imam pakai kopiah dia, rasa macam tak sah dia semain Jumaat hari ni. Pakistan ni style. Arab lagi mengerut. Arab jangan nak percaya tau. Arab ni banyak yang tidak boleh diharap. Situ Arab ni banyak tak boleh harap. Arab mengarut banyak. Ni kadang-kadang kita buat amal tak salah ni Pak Ji. Takkan salah aku ustaz. Arab buat okey. Kira apa Arab? Abu Jahal pun Arab. Betul tak? Abu Lahab pun Arab. Kira Arab. Jangan. Arab dah semestinya betul. Adalah yang betul tu. Mengarut pun boleh tahan juga. Arab ni Arab. Anak duduk dekat Mesir daripada Damanhur nak pergi ke Iskandaria. Naik kereta api. Singgah dekat satu stesen, berhenti sembahyang Zuhur, qasar 2 rakaat. Ada seorang kawan jadi imam. Arab seorang datang lambat, dia solat Jumaat sekali dengan kita. Okey, baguslah solat Jumaat tu. Cuba bila 2 rakaat, kita bagi salam je lah. Bagi salam Pak Arab ni, dia bangkit. Woi, korang kurangkan syariat. Korang kurangkan syariat. Sembahyang Zuhur 4 rakaat bukan 2 rakaat. Dia marah kita. Kita kata, woi, kita kosarkan sembahyang lah. Dia kata apa? Mana ada kosar? Sembahyang mesti 4 rakaat. Mangkuk punya Arab. Nak cerita Arab mesti dia punya bangga betul tu tau. Nak cerita Arab. Arab ni kau semua boleh pakai pun. Arab ni tak cerita lagi jenis kelolok tak tu pasal ni. Main mengajar apa isap rokok. Tok guru, doktor, Syekh Maulana. Bawa rokok susul 5 batang atas meja. Rokok. Tengah kuliah tu isap rokok tau. Baca hadis Nabi ni, kitab ni tak pernah buka ni. Tak pernah tengok ada kitab atas meja dia. Mengajar. Setahun dengan kuliah dia, setahun tak pernah tengok dia buka kitab mengajar. Tapi setahun tu lah dia bawa 5 batang rokok atas meja. Dia start kuliah, rokok. Pumpam baca dia qala Rasulullah. Rasa macam tak ingat dia, sedut wahyu dia panggil. Budak-budak Malaysia masa tu panggil sedut wahyu. Masa tu. Dia cerita Arab. Sampai batang yang kelima dia pegang tengok sikit, kita fikir nak habis dah tu, nak habis kuliah dah tu. Tiba-tiba habis. Wallahu alam. Wallahu alam habis kuliah, rokok pun habis. Syekh Arab. Itu Arab. Orang Arab punya Islam style dia Orang Pakistan style dia. Kita orang Malaysia pun ada style kita. Islam di barat sekarang berkembang hebat. Kawan-kawan kita duk cerita macam mana gereja bertukar jadi masjid. Kalau pergi dekat negara kita, negara orang Islam, pergi tempat-tempat kawasan Kristian, bila hari Sabtu Ahad ni penuh orang duk sembahyang kan. Yang Kristian ni sembahyang. Tu pergi kat PJ tu kan, penuh orang sembahyang. Dia kata kawan kita pergi dekat sana, hari-hari Minggu pergi gereja ni tak ada orang. Punya tak adanya orang nak sembahyang dalam agama Kristian. Tapi ada pula separuh tempat tu tengok gereja, masuk dalam masjid rupanya. Sebab gereja tu telah dijual, orang Islam beli dan orang Islam jadikan sebagai masjid. Berlaku di negara barat. Dekat UK terpaksa buat undang-undang mengharamkan penjualan gereja. Sebab kalau jual mesti orang Islam beli. Bila orang asli pakat-pakat jadi masjid, bimbang-bimbang negara itu jadi negara orang Islam. Berlaku dekat UK ni berlaku. Islam dia orang macam mana? Islam kefahaman. Islam baca buku. Islam baca Quran. Islam tengok apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda kadang-kadang terfikirlah agak-agaklah kalau bawa Islam cara Hasan Ali ke UK jadi apa agak? Kita bawa Islam cara Ibrahim Ali letak kat UK, agak-agak jadi apa? Kita bawa Islam Melayu ni pergi letak dekat UK lah, agak-agak orang sana terima Islam tak agak-agak? Allah mak Syekh, dekat Malaysia tengok yang tu pun rasa nak lari dah. Islam ni elok kat Malaysia ni, tengok Islam cara dia tu kita, yuk Islam. Kita fikir tau. Kalau ambil Islam ni letakkan negara barat, orang kafir elok nak masuk Islam, lari terus pada Islam. Dah, buang. Islam mengarut ni buang. Nak Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan itu dilihat oleh orang lain, disebabkan itu orang akan dekat dengan Islam. Problem dia, ada orang dia membesar-besarkan Islam sebegitu. Islam yang tak rahmat lil alamin ni, Islam yang tak ada rahmat ni dipamer-pamerkan kepada masyarakat. Dipamer-pamerkan kepada manusia. Akhir sekali Islam itu dilihat sebagai agama permusuhan.
Walhal sifat agama Islam itu adalah persaudaraan di antara satu dengan yang lain, hatta sesama muslim dan juga dengan orang bukan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa Islam itu mengajar, kalau kamu zalimi orang bukan Islam, akhirat nanti aku penghujah untuk dia. Akhirat nanti orang kafir itu masuk neraka. Nabi kata masuk neraka pun aku jadi penghujah untuk dia kerana orang Islam dikhianati dia. Nampak Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kita ni zalim tu macam halal pula. Tak payah cerita zalim pada orang bukan Islam. Sesama Islam pun dia zalim apa? Pergi rembat duit kita tu, apa ingat baik apa? Jadi bagilah beri RM500, anak bagi tahu, ambil jangan tak ambil. Kalau orang bagi ambil, duit kita tu. Dia bagi ambil, rembat jangan tak rembat. Ambil, tapi jangan undi dia. Tu ingat kan? Dulu tu Nazi dah kata kan, bagi gula kacau, bagi kain pakai, bagi lembu sembelih, undi kita. Ambil jangan tak ambil. Anak sendiri yalah orang belajar lagi. Kita dah belajar dekat UMA. Hari baru ni buka pendaftaran, pergi buat pendaftaran, dapat Syekh bring rembat. Bodoh tak ambil. Bodoh tak ambil duit kita. Okey dia bagi 500, dia rembat berapa juta? Kita 500 tau, dia berapa juta dia rembat. Lu fikirlah sendiri. Syekh, kalau dia rembat duit rakyat, duit tu duit siapa? Duit kita kan? Kita ni orang Islam pun orang kafir agak. Bermakna dia bukan sekadar tindas orang bukan Islam je. Orang Islam pun dia tindas. Cuma cara tindas tu tak macam orang dulu. Orang dulu tindas bunuh. Orang sekarang tindas duit, dia ambil duit kita. Betul tak? Cukai bayar, lepas tu buat pula saman tak faham apa. AES. Jalan sikit lampu menyelap, nyap. Allah mak kena saman lah pula, kan? So menyusahkan kepada Islam, umat Islam tu sendiri. Dah, cukup. Kita nak Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam Nabi Muhammad senang. Islam Nabi Muhammad ajar kita kena melakukan keadilan kepada sesiapa pun. Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menzalimi sesiapa pun. Ingat, kalau kita mempertahankan benda yang tidak Islam cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbang, kita dipanggil sebagai orang yang telah menjual kebenaran. Menjual kebenaran. Bila kita jual kebenaran, kata Allah, fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Tidak ada keuntungan pun daripada jual beli mereka, dan mereka adalah golongan yang tidak akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah. Apa lagi kata Allah? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Ni Allah Taala punya style Allah Taala bercakap, kadang-kadang dia cerita banyak tak faham. Last kali kena datangkan misal. Kita pun macam tu kadang-kadang bercakap. Kita ni kadang-kadang bercakap, kita bagi tahu benda rumit, orang tak faham. Last kali kena datangkan contoh orang faham. Berlaku anak misal contoh di Kelantan dulu, ada satu kes berlaku dekat dalam sidang DUN. Dalam sidang DUN, parti pembangkang di Kelantan, dia tak puas hati. Dia kata Kelantan ni memerintah, katanya Islam macam mana? Ada belasah, ada pukul, ada rogol, ada zina dekat Kelantan. Walhal merintah dengan Islam, jadi tak apa Islam jugalah. Jam ni gengnya YB alik kerajaan Kelantan ni tak reti nak jawab. Last kali bangkit tu guru ni Aziz. Ni Aziz ni kita tahulah style dia bercakap kan. Dia pusing kita dengar, betul juga orang tu ni cakap kan. Dia kata apa? Kita merintah dengan Islam ni macam kita buat sawah padi. Macam kita buat benam padi. Dia cerita benam padi. Benam padi ni benam padi kita buat ni, kita jaga elok lah, kita bubuh baja, kita bubuh air elok cantik lah. Tapi keliling kelalang tu buat padi juga tapi tak jaga. Bila tak jaga, menyebabkan tikus dia tu malam-malam datang masuk dalam padi kita, makan padi kita. Jadi tikus tu bukan pada kita, sebelah. Kita buat Islam dah, keliling tidak Islam. Kena gitu. Kita dengar hujah, hujah Nak cerita je cara berhujah tu, kadang-kadang kita cerita satu poin orang tak faham, bagi misal terus faham, bagi contoh terus faham. Tu guru ni Aziz, anda dengar ceramah dia pernah sebut, dia kata kadang-kadang kita cerita syurga neraka, orang tak ambil pengajaran. Syurga macam ni, neraka macam ni, orang tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa kan. Sebab kita ni yang terasa tak ada apa-apa tu umpama budak kecil yang tak erti menilai sijil, kata dia. Budak kecil malah pergi sekolah, dia tak tahu kalau dia besar nanti dia dapat sijil, dia boleh kerja bagus-bagus. Disebabkan dia tak fikir sijil tu, dia fikir nak makan coklat, dia tak pergi sekolah. Macam tu lah orang dengan syurga tak rasa apa-apa. Kita dengar best, misal memang power. Betul tak? Misal kaedah membuat misal itu digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam
Al-Quran banyak ayat. Allah Ta'ala marah kepada tok guru Yahudi yang baca kitab Taurat, tapi sebenarnya dia orang tak ambil Taurat tu duduk dalam diri mereka seperti mana kedai bawa kitab. Kama salil himar yahmilu asfara. Seperti himar yang ambil kitab tak belakang. Keldai ni bawa kitab, dia faham tak kitab dia bawa? Tak tahu apa, ambil kitab tak depan dia, tak baca, tak kerti baca. Macam cerita seorang tokoh zaman dululah, Johor, Pak Pandey Arab. Orang Arab ni dia Pak Pandey, kita panggil Pak Pandey lah. Lepas tu lawannya Mak Mandi. Betul tak? Pak Pandey Malaysia pergi McDonald. Pak Pandey Malaysia ni pergi McDonald, nak makan McDonald lah. Tapi dia nak sebut nama makanan tu tak erti sebab tak sekolah. Macam mana nak minta makan agak-agak? Dia pergi macam mana nak minta. Last sekali datang seorang budak pergi ke tepi. Bagi saya burger satu. Dia buat dah burger satu. Burger juga dia. Bagi saya Coca-Cola satu. Coca-Cola satu. Budak dah tengok Pak Haji ni. Pahal pula Pak Haji tiga aku kan. Bagi saya estri satu. Berkabur rokok. Saya pun estri satu. Estri juga dia pun. Budak ni, pakcik, apa hal pakcik tiru saya? Dia kata apa? Awak ingat awak seorang je reti makan isteri. Elok, isteri pun je nak makan. Habis isteri pun je nak makan. Itu Pak Pandey Malaysia. Pak Pandey Malaysia. Naik kapal terbang, duduk tempat VIP, padahal bayar untuk ekonomi kelas belakang. Relax cool kan. Pramugari tengok, tiket ni kat belakang bukan kat sini, ni tempat bayar mahal. Pergi basic je, duduk belakang Haji, duduk belakang. Aku duduk sini best ni. Tak nak, ini selesa dah. Mari pramugari kedua, tak nak duduk sini juga. Duduk semua dah. Duduk situ juga Pak Haji ni. Pening pramugari, macam mana nak buat? Pergi cari pilot. Tak pilot, susah Pak Haji seorang macam mana nak buat. Pilot kata tak apa, biar aku pergi. Dia pergi, saya tengok Pak Haji tu, dia pergi bisik. Bila bisik, kawan tu, okey tak apa, suruh duduk belakang. Pak Fandi tu duduk belakang. Pramugari terkejut, macam mana kamu buat? Kami tak nak bagi tahu. Tak nak duduk situ juga. Kamu cakap sikit tu duduk belakang. Macam mana kamu buat? Pilot tu kata, aku tanya soalan, nak pergi ke mana? Dia kata, nak pergi Pulau Pinang. Aku cakap lah Pulau Pinang duduk kat belakang. Depan ni nak ke Kota Baru. Itu Pak Pandey Malaysia. Cerita Pak Pandey Malaysia. Arab pun ada Pak Pandey dia juga lah. Arab ni. Pak Pandey Arab namanya Johar. Johar, kalau ada orang nama Johar sini, sorry ya. Johar, J-O-H-A, Johar. Jim Waw Hak Alif. Johar, Arab punya Pak Pandey. Pak Pandey Arab ni Syekh, satu hari Pak Pandey di kalangan orang Arab pada masa tu, orang yang pakai serban itu dilihat sebagai orang alim. Kalau pakai serban, mesti orang cerdik ni, alim ni. Kita nak tanya hukum nak apa, kita tanya dia. Satu hari dia keluar pasar dalam keadaan dia pakai serban, walhal dia bukan orang alim. Johar ni nak tunjuk macam orang alim. Ada macam tu tau, ada. Ada. Nak pamer macam bagus sangat, pakailah serban. Ini macam tuan guru ni. Kan, kita cerita apa tu buat lawak, dia angkat kening. Jauh gelak, kita jadi takut. Tok guru mana lah depan aku ni. Jadi takut tu. Ada jenis macam tu. Rupa-rupa haprak macam kita ya. Ada. Kes ni memang macam tu. Ada cerita ni kawan-kawan kita juga sebenarnya. Jadi dia pakai serban besar tau. Dia pakai serban besar. Keluar, jumpa seorang makcik ni dapat satu kertas, baca tak reti. Tak reti nak baca. Kan, baca-baca bunyi syair. Baca-baca bunyi Arab. Satu lagi baca tak bunyi langsung. Baca tak dia nak baca. Baca tengok Johar pakai serban. Dia kata minta tolong Johar lah baca surat ni. Dia pun ambil surat tu. Johar tolong baca. Johar kata aku mana reti baca. Mana boleh, orang pakai serban mesti reti baca. Habis ni pakai serban reti baca. Dia fikir macam mana ni nak bagi tahu makcik ni yang dia ni tak reti baca surat. Tiba-tiba lalu seekor keldai. Kedai pun lalu. Dia pergi dekat kedai tu, dia ambil serban, dia letak kepala kedai. Dia pun ambil surat, letak depan. Kedai baca. Baca tengok, tak apa, aku faham. Kan? Nak bagi tahu Syekh, Quran buat misal tentang orang yang ada Al-Quran, ada amal, ada pengajian ilmu dia banyak, tapi tidak beramal, seperti mana kedai yang bawa kitab. Inilah berlaku pada tok guru Yahudi terdahulu. Maknanya kadang-kadang Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita dengan cara mendatangkan misal. Antara misal yang Allah Ta'ala datangkan dalam ayat kita ni, Allah Ta'ala cerita pasal orang munafik. Munafik ni cerita banyak dah. Buruk dia pompa-pompa, tak faham ni. Allah Ta'ala apa buat misal? Apa misal Allah? Kata Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan orang munafik itu seperti mana orang yang menyalakan api. Ketika mana api itu menyalakan cahaya, keliling dia terang, Allah Ta'ala hilangkan cahaya itu dan Allah Ta'ala tinggalkan mereka di dalam kegelapan.
menyebabkan mereka tak nampak. Kata Allah Ta'ala dalam Quran. Ayat ni yang pertama, Allah Ta'ala gambarkan betapa pentingnya api. Api ni penting Kita kena ingat tiga perkara yang Nabi Muhammad SAW sebut benda yang penting di kalangan manusia. An-nasu syuraka'un an thalas, an-naru wal ma'u wal kala wa thamanuhu haram. Kata Nabi SAW, manusia ni akan berkongsi tiga perkara dan harga nilainya adalah haram. Api, air, rumput. Kenapa rumput? Sebab dulu kenderaan makan rumput, sekarang minyak Sebab sekarang kenderaan tak makan rumput. Jadi Nabi Muhammad SAW sebut tiga perkara. Api, air ni Syekh, dengan minyak ni, dia tidak boleh diswastakan bentuk pemilikan terus, tak boleh. Macam berlaku dekat Selangor dengan Syabas tu kan. Benda ni dah berlaku dah kat Kelantan dulu. Dulu dah berlaku dah dulu. Kelantan Water tu kan. Kelantan Water tu satu syarikat yang dia ambil daripada British tu. Mari, siapa yang ambil? Kuli Tengku Razali. Yang ambil syarikat, mari sini urus air dekat Kelantan. Syarikat itu memiliki air itu secara penuh. Dan harga air itu mahal. Bila mahal sangat, macam mana nak buat? Sebab dia tetapkan harga air. Kerajaan Kelantan terpaksa beli syarikat air itu. Masa itulah timbul penjimatan di negeri Kelantan. Aircon ni dibuka pada pukul 9 pagi. Pergi kerja awal tak boleh buka, relax dulu. Pukul 9 pagi baru buka. Daripada penjimatan itu berjaya beli satu syarikat air dekat Kelantan, dan harga air di Kelantan murah. Kelantan agak sama berlaku dekat Selangor. Cumanya syarikat air di Selangor bukan British. Melayu juga, makan budu makan belacan. Melayu juga. Mahal, dia menaikkan harga air kan, dia tekan. Jadi kerajaan negeri Selangor, dia nak ambil syarikat air supaya duduk bawah kerajaan negeri. Yang tu bawah kerangka Islam. Pengurusan air mengikut cara Islam. Kalau pengurusan air yang dilakukan oleh negeri yang berlaku sekarang dekat Syabas dengan Selangor tu, itu bukan Islam tu. Sebab syarikat air itu berada di atas, kerajaan negeri berada di bawah. Itu salah. Yang betulnya kerajaan negeri di atas, syarikat air itu berada di bawah. Sekarang ni kita nak beli letak kat bawah. Itu betul. Ini cara Islam. Buktinya hadis kita baca tadi. Nabi SAW sebut, an-nasu syuraka'un an thalasah. Manusia itu berkongsi tiga perkara, an-naru wal ma'u wal kala. Api, air dan juga rumput. Disebut oleh Nabi SAW. Jadi kita sebut air itu penting, api itu penting. Apa kelebihan air? Untuk kehidupan. Apa kepentingan api? Untuk kehidupan. Dia benda penting. Jadi di kalangan orang munafik, dia menjadikan api itu sebagai peluang untuk mempamerkan macam dia orang tu baik sangat. Sebab tu Allah Ta'ala upamakan mereka bakar api, datang cahaya. Bermakna dia orang pamerkan Islam, biar nampak macam Islam, walhal tak Islam pun. Bila bakar, nampak cahaya, Allah Ta'ala padamkan cahaya itu, dan Allah Ta'ala jadikan mereka dalam kegelapan yang menyebabkan orang tak nampak pada dia, dan di sini tak nampak. Apa gambaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu pada kita? Orang munafik ni, dia buat amalan Islam tak ikhlas pun, tapi nak pamerkan macam ikhlas. Last kali Allah Ta'ala buktikan bahawasanya dia tidak ikhlas. Semalam tahajud baguslah Ustaz, sebab tu ngantuk hari ni. Oi, kau sembang tahajud berasap. Nampak sangat tak ikhlas. Satu tafsiran ulama. Ada ulama kedua tafsir yang dikatakan ayat ini yang dia bakar api, datang cahaya, Allah Ta'ala hilangkan cahaya itu adalah mereka ni nak tunjuk dia orang ni Islam sangat. Last kali Allah Ta'ala pamerkan kemunafikan dia orang. Munafik tu Allah Ta'ala kantuikan, bagi orang nampak, loh kau ni munafik rupanya. Macam mana? Cara dia bercakap, cara dia berinteraksi. Kata Allah Ta'ala Al-Quran, walita'rifannahum min lahnil qaul. Kamu boleh kenal mereka daripada cara-cara dia orang bercakap. Dia bercakap-cakap, dia beringat, keluar sepatah. Oh, ada masalah mamak ni, baru kita perasan. Nampak Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan ada pula ulama tafsir sebut, Imam Ibn Qayyim sebut, yang dikatakan masuk ayat ni, orang munafik ni, dia orang buat kejahatan itu akan dilihat orang di masa akan datang. Sebab bila kita bakar api, mesti ada unggun api. Allah Ta'ala hilangkan cahaya, unggun api tu kekal. Unggun api tu kita nampak. Orang munafik, dia buat jahat, kita nampak macam dia tu baik, tapi lepas dia mati, Allah Ta'ala bongkar kejahatan ni buat dia di dunia. Wala'idzubillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang Allah Ta'ala buat kepada kaum Ad, Allah Ta'ala buat kepada Fir'aun. Syekh, Fir'aun ni pembangunan dia hebat. Hebat pembangunan dia. Bukan senang tu nak piramid begitu besar. Senang, susah nak buat. Tapi dia orang boleh buat. Fir'aun. Masa tu orang semua kagum dengan pembangunan yang ada pada Fir'aun. Hari ni orang cerita Fir'aun, orang tak akan sebut rahmat, orang akan sebut laknat. Betul tak? Wala'idzubillah. Siapa lagi? Kaum Nabi Lut alaihissalam.
Kaum Nabi Lut, jantan minat jantan, perempuan minat perempuan. Tension share. Jantan tengok jantan tu dia steam. Perempuan tengok perempuan tu steam. Perempuan tengok jantan, jantan tengok perempuan, tak steam. Tak jam jadi masyarakat macam tu. Oh, jam. Kita pergi dekat supermarket, orang piwit kat kita seronok. Kita ingat awet mana piwit kat aku, paling-paling tengok, alamak berjanggut. Tak jadi hal lah gitu. Oh, jangan alhamdulillah. Ini masyarakat tau. Masyarakat ni dah berlaku pada zaman dulu. Zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah Ta'ala cerita kisah tu dan Allah Ta'ala bagi tanda. Hari ni kita boleh tengok laut mati dekat Jordan. Kaum Ad, pembangunan yang hebat. Bukit Pahat, buat rumah dalam bukit. Pembangunan dia hidup sampai hari ni. Tapi cerita dia tentang kejahatan dia orang cukup hebat. Siru fil ard fazuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalan atas muka bumi Allah Taala, tengok macam mana yang telah lakukan oleh mereka-mereka yang engkar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fahamnya Allah Taala nak bagi tu dekat kita di sini. Kita ni sebagai orang Islam, pastikan jadi muslim yang sebenar. Tindak tanduk kita Islam, pemikiran kita Islam, hati kita Islam. Janganlah Islam di mulut tapi tindak tanduk kita tidak Islam. Jangan. Kalau kamu buat juga, nanti sejarah akan menceritakan tentang keburukan kita. Wal'aidzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting macam mana jadi muslim yang sebenar. Yang penting macam mana jadi mukmin yang sebenar. Yang penting macam mana nak kikis sifat munafik yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan sifat keimanan kita ni akan diterima oleh Allah SWT dan dihadiahkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah. Dah cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina azabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.